Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kemah? Sihat? Dah mandi belum? Dah makan semua? Okey. Jadi macam untuk masuk minggu kedua ni, kita akan belajar sejarah lagi. Topik hari ni kamu buka muka surat 16. Kalau tak silap cikgu dalam kitab kamu, tajuk dia agama Islam di Malaysia. Okay, ya. Jadi sebelum kamu buka buku, kamu baca doa dulu, doa untuk belajar. Kemudian tolong isikan kehadiran. Lepas isi kehadiran, yang video yang cikgu rakam ni macam biasalah, cikgu akan masuk ke YouTube. Jadi pada bahagian komen sana, awak komen bagi nama awak dan beritahu awak dah tengok sampai habis. Boleh ya? Boleh ya? Okey. Kalau boleh, kita akan mulakan untuk minggu ni. Sebelum tu kita akan imbas kembali tajuk minggu lepas. Okey, kalau ingat balik minggu lepas kita belajar tentang raja ya, raja. Okey. Raja berperlembagaan. Topik pertama, kenapa penting topik ni? Sebab topik yang ini, yang pertama ni dia ada kaitan dengan, ada kesinambungan dengan topik yang kedua ni. Okay, nanti kalau kita tengok nanti kan, kamu dapat tahu dia punya, nampaklah dia punya apa, jalan cerita dia. Okay, jadi untuk minggu lepas, cikgu minta maaf sikit lah. Minggu lepas cikgu laju sikit. Habis semua tu. Jadi walau bagaimanapun cikgu ada ambil poin-poin penting sahaja. Cikgu faham dalam keadaan sekarang susah kita nak belajar macam mana dalam keadaan, tapi cikgu cubalah untuk ajar kamu. Okey, sebelum tu kita tengok imbas kembali pada minggu lepas. Yang pertama ada 6 perkara yang perlu awak ingat. Yang pertama adalah berkaitan dengan raja berdaulat ni. Raja atau sultan ialah pemerintah tertinggi bagi sebuah kerajaan berdaulat. Kerajaan perlu bermaksud negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Ya. Jadi di Malaysia ni, negara kita negara Malaysia yang diperintah oleh raja yang di-Pertuan Agong. Okay. Kemudian dalam negara kita ada negeri. Ingat balik kan yang tadi cikgu tunjuk peta tu. Negeri, dan negeri pula ditadbir oleh sultan, ataupun ada negeri yang panggil raja. Contoh Perlis dia panggil raja. Negeri Sembilan yang dia Pertuan Besar. Ya. Bagi negeri-negeri yang tak ada sultan raja atau yang Pertuan Besar ni, contoh Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak tadi, dia adalah yang dipertua ya. Yang dipertua itu bukan dari macam cikgu tahu, bukan daripada darah sultan, dan bukan daripada keturunan raja, yang rakyat kebanyakan yang dilantiklah macam tu ya. Okey. Yang kedua, raja ditaati dan dihormati wa'adat. Yang dulu wa'adat antara Sri Teri Buana Raja dengan Demang Lebar Daun, iaitu Demang Lebar Daun ni rakyat menjadi asas pembentukan sikap taat setia rakyat kepada raja atau sultan. Taat setia, wa'adat taat setia. Seperti mana kalau kita tengok daripada rukun negara kita yang kedua kan, kesetiaan kepada raja dan negara. Okey. Yang ketiga, daulat. Daulat tuanku, daulat merupakan lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaan baginda. Mengingkari perintah raja atau sultan dianggap sebagai derhaka. Ya. Yang tiga ni awak ingat. Ingat sikit. Ingat sikit sebab apa? Sebab nanti masa kita belajar topik yang ni kan, awak akan nampak lah kenapa perlunya daulat dan derhaka ni. Okey. Seterusnya yang keempat, perubahan pada institusi raja. Okey. Semasa zaman perintah Melayu awal, raja atau sultan berkuasa mutlak. Kini kuasa raja dan sultan adalah bertetala kepada perlembagaan. Macam mana kita minggu lepas lah. Okey. Selepas saja kedatangan penjajah, masa sultan tu dah semakin berkurangnya lah. Tak dahulu mutlak, maksudnya mutlak keseluruhan tu
Sultan yang memerintah. Apa-apa yang Sultan cakap tu umpama undang-undang lah. Okay. Kemudian yang kelima, saya cikgu rekod 6 di 5 saja. Okay. Institusi raja di dunia, antara negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja termasuklah Malaysia, Thailand, United Kingdom, Maghrib, Denmark dan Brunei. Waktu ada kan, dan setiap kesultanan tu dia ada bendera-bendera dia sendiri kan. Kalau Malaysia ni dia gambar lambang bersekutu pertama mutu tu dan bendera dia warna kuning kan. Okay. Unit ini memberikan pemahaman tentang isi raja. Okay, yang minggu depan ya. Jadi cikgu skip. Okay. Kita akan pergi pada minggu ni. Minggu ni kita akan belajar topik 6 iaitu warisan negara kita, agama Islam di Malaysia. Okay, jadi tajuk yang minggu ni adalah agama Islam di Malaysia. Jadi kita tengok sinopsis dulu. Terdapat berbagai agama dan kepercayaan dalam kalangan masyarakat. Unit ini membincangkan latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di Tanah Melayu. Selain itu, unit ini menjelaskan sejarah kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kedudukan agama Islam dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu hingga merdeka, dan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan serta peranan agama Islam dalam membentuk perpaduan. Okay, topik ni panjang sikit, jadi cikgu akan potong dulu lah. Kalau kami satu minggu sebelum lagi kita nyambung ya. Okay. Jadi untuk topik ni apa yang kamu akan pelajari? Okay, yang pertama, bila kita habis saja topik ni, kamu perlu dapat 5 lah. Okay. Bila dapat pasal 5 ni maksudnya dalam topik ni kamu memang faham lah. Yang pertama, latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di Tanah Melayu. Okay. Kita akan tengok latar belakang agama sebab kita tahu negara kita ni berbagai agama. Yang kedua, sejarah kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Bagaimana Islam itu datang ke Tanah Melayu. Yang ketiga, kedudukan agama Islam dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu hingga merdeka. Yang keempat, kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Dan yang kelima, peranan agama Islam untuk membentuk perpaduan. Okey. Jadi untuk minggu ni cikgu tak ambil semualah. Okey, cikgu 2 sampai 2 ataupun sampai 3. Okey. Kemudian asas kemahiran pemikiran sejarah. Okey, dalam sambil kita belajar ni kita perlu memahami susunan dan pertukaran masa berkaitan dengan agama Islam serta kepercayaan masyarakat di Tanah Melayu, meneroka bukti signifikan kedatangan agama Islam di Tanah Melayu, membuat imajinasi secara visual tentang nilai sejagat dalam agama Islam yang membentuk perpaduan. Okay, ya. Kalau setelah cikgu, kalau belajar darjah 4 dulu, kita ada belajar kan bagaimana kita nak menilai itu sesuatu input pada zaman dulu tu benar ataupun benar ya, untuk dijadikan sumber sejarah ya. Jadi yang penting nanti kita akan tengok yang penting contohnya seperti macam sumber pertama, apa yang dimaksud sebagai sumber pertama tu, yang menentukan memang sah lah dulu-dulunya dekat sini sekian ya. Okay. Seterusnya agama dan kepercayaan. Okay. Agama dianuti, kepercayaan dihormati. Masyarakat di Tanah Melayu sudah memiliki pegangan agama dan kepercayaan sejak dahulu lagi. Antara agama dan kepercayaan tersebut termasuklah animisme, Hindu, Buddha, Islam dan Kristian. Okay, kita akan tengok satu persatu ya. Animisme ni kepercayaan terawal masyarakat di Tanah Melayu. Okay. Percaya kepada roh nenek moyang, makhluk halus dan semangat. Okay. Dia percaya roh-roh nenek moyang tu ada lagi. Tengok dia kata. Sebab tu dia ada buat upacara tu, kalau tengok gambar tu ya. Jadi kalau untuk maklumat awak, kalau nak tahu, itulah daripada upacara tu kita ada istilah sembahyang tu. Sembah nenek moyang. Asalnya sembah nenek moyang, bila lama jadi sembahyang. Okay. Itu kalau kita kita panggil solat, tak boleh. Kalau sebetulnya kita kena panggil solat, kita tak boleh panggil sembahyang. Okay, seterusnya agama Hindu dibawa ke Tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan, percaya kepada kelahiran semula. Okay, untuk agama Hindu, menurut sejarah, asalnya dan hadirnya agama Hindu di negara kita adalah melalui perdagangan. Sebab kalau kita tengok dulu, negara kita khususnya Melaka merupakan pusat perdagangan utama. Maksudnya
orang-orang daripada India datang, daripada Arab, daripada China, semua datang sini untuk berdagang. Sebab masa dulu kebanyakan kapal-kapal dia orang guna angin monsun timur laut, angin monsun barat daya. Jadi bila angin tu bertemu, pusat pertemuan tu ada di Melaka lah. Dia orang akan berada di situ dan bertukar-tukar barang dagangan lah. Contohnya pedagang India sampai ke Melaka, pedagang Cina sampai ke Melaka. Jadi barang yang Cina itu pedagang India akan ambil, barang yang daripada pedagang India, Cina pun akan ambil, bawa balik ke negara masing-masing dan jual. Macam itulah. Kemudian agama Buddha dibawa ke tanah Melayu melalui editi perdagangan, berpegang pada jalan 8 lapis mulia. Itu pegangan dia. Kalau Hindu tadi percaya kepada kelahiran semula. Yang semula tu maksudnya kalau mati seseorang tu, roh tu akan lahir semula, mungkin dalam bentuk lain. Jadi kalau macam itulah percayaan agama Hindu. Begitu juga Buddha, dia ada pegangan dia jalan 8 lapis mulia. Seterusnya agama Islam. Agama Islam dibawa ke tanah Melayu oleh golongan pedagang, pendakwa dan ulama. Wajib percaya kepada rukun Islam dan rukun iman. Kalau untuk agama Islam, kita ada dua rukun yang wajib kita percaya, iaitu rukun Islam dan rukun iman. Yang tahu kan rukun Islam dan rukun iman apa kan? Kemudian agama Kristian wujud di tanah Melayu setelah kedatangan penjajah Portugis, mempercayai Yesus sebagai anak Tuhan. Agama Islam ni, agama Kristian mula datang ke tanah Melayu selepas penjajahan Portugis lah. Portugis satu pada 1511, 1511. Kita tengok animisme tadi masih diamalkan hingga kini. Kedatangan agama Hindu, Buddha dan Islam mewujudkan masyarakat yang mengerti berbagai agama di tanah Melayu. Kedatangan penjajah Portugis, Belanda dan British pula membawa agama Kristian ke tanah Melayu. Itu kesimpulan dia. Animisme ini sampai sekarang kebanyakan masyarakat asli yang berada di hutan, di pinggir hutan, masih lagi mengamalkan pegangan animisme ni. Percaya roh nenek moyang. Sebab tu kalau dengan berita yang pada asal-asal yang COVID dulu, mereka yang berada di pinggir hutan, bila ada dengan kes macam tu, dia masuk balik dalam hutan. Boleh percaya dengan tu. Lagi satu, dalam pendapatan mereka, andai kata ada kematian, mereka akan berpindah. Biasa dia orang berpindah randau lah. Kemudian satu lagi, kalau baru-baru ni macam mana Ustaz Ebit pergi ke satu pulauan di Sabah dia Islamkan satu pulau tu. Maksudnya sebelum kedatangan Ustaz Ebit ni, penduduk di sana tak ada agama lagi. Seterusnya kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimana kita nak tahu dulu memang agama Islam memang datang ke negara kita, ialah dengan bukti. Macam cikgu kata tadi, sumber sejarah. Bukti yang menunjukkan memang ada. Apa bukti dia? Penemuan batu bersurat di negeri Terengganu dan negeri Sembilan membuktikan kewujudan agama Islam di tanah Melayu. Suatu zaman Kesultanan Melayu Melaka, agama Islam mula tersebar. Jadi cikgu nak ingat konsep pertama, bila cikgu sebut dia Kesultanan Melayu Melaka, jangan ingat negeri Melaka sekarang. Sebab negeri Melaka sekarang tu kecil. Dulu Kesultanan Melayu Melaka tu besar, luas, hampir keseluruhan semenanjung Malaysia. Begitu juga termasuk juga di Indonesia. Singapura pun dulu pun masih lagi di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Jadi cikgu beritahu dengan awak, kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dulu besar, bukannya kecil seperti sekarang. Jadi bukti menunjukkan Islam tu dah sampai tu dapat ditemukan kepada batu bersurat. Ni bukti arkeologi ni. Yang pertama, batu bersurat bertarikh 1303 ditemukan di Sungai Teresat, Kuala Berang, membuktikan kedatangan agama Islam ke Terengganu. Sedangkan kalau belajar tu, kerajaan Melaka berpusat di Melaka itu dah lama. Jadi 1303 tu dah ada bukti, dan ditemukan satu batu bersurat menunjukkan agama Islam dah sampai. Tengok tulisan tu pun
bukan tulisan tulisan itu pun menunjukkan bukti Islam kan. Begitu juga batu bersurat ditemukan di Pangkalan Kempas Negeri Sembilan bertarikh 1467 membuktikan kewujudan agama Islam dan di Negeri Sembilan dah wujud dah pada tahun 1467 kan. Pangkalan Kempas ni tahu kat mana? Negeri Sembilan. Di jalan nak pergi Port Dickson tu, daripada sini masuk Pekan Cotton, so dalam tu ada Pangkalan Kempas situ session break ni kita berhenti sekejap, kita ingat balik batu bersurat tadi kat mana tadi? Ada tadi kan. Kuala Berang dengan Pangkalan Kempas. Tahukah anda batu bersurat juga dikenali sebagai prasasti? Prasasti ni bahasa Sanskrit Mengapakah kita perlu memelihara sumber ekologi seperti batu bersurat? Kenapa kita perlu? Kenapa? Jadi kita perlu pelihara sumber ekologi sebab dia adalah bukti sejarah. Sejarah. Sebab kita ni sebenarnya patut belajar sejarah, sejarah negara bangsa kita sendiri. Sebab tu kalau negara-negara maju ni, mereka mengambil berat tentang sejarah bangsa mereka sendiri. Dia ada penulis sejarah dia sendiri. Macam kita ni, banyakkan dia buku-buku sejarah kita ni bukan ditulis oleh bangsa kita, bukan ditulis oleh orang Malaysia, tapi asal-asalnya ditulis oleh penjajah. Jadi masalah utama, masalah yang besar bila ditulis tu, kita dapat penilaian daripada sebelah pihak je lah. Jadi kamu perlu mempelajari sejarah supaya kamu tahu bahawa negara kita ni dulu sebenarnya bukan negara biasa-biasa, tapi negara yang sangat luar biasa. Seterusnya kita pergi kepada faktor kedatangan Islam. Bagaimana Islam datang ke tanah Melayu Pada awal abad ke-15, Melaka muncul sebagai pusat perdagangan maritim yang terkenal. Pelabuhan Melaka menjadi pelabuhan intraport yang merupakan destinasi persinggahan pedagang Islam dan pedagang bukan Islam. Kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka didorong oleh beberapa faktor. Ini faktor-faktor dia. Pelabuhan intraport tu macam Cik Bida tadi. Dia bukan saja menjual, tapi dia ada sistem barter, tukar barang semua daripada berbagai negara yang datang. Sebab dulu kalau awak tengok sejarah Melaka ni dia besar tau. Pelabuhan Melaka ni besar sangat, bukan besar macam sekarang, besar sangat. Jadi menunjukkan dia memang maju. Yang pertama, faktor kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, peranan pedagang Islam. Pedagang Islam dari negara Arab dan India menyebarkan agama Islam melalui kegiatan dakwah. Terdapat pedagang yang berkahwin dengan rakyat Melaka dan menyebarkan agama Islam kepada penduduk tempatan. Itu salah satu faktor bagaimana Islam itu berkembang di Melaka pada masa itu, iaitu pedagang yang berasal daripada Arab dan India yang datang kat sini berdakwah. Kemudian ada juga selain berdakwah, mereka juga berkahwin dengan rakyat Melaka. Kemudian yang kedua, peranan ulama. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, ini ada satu hikayat tentang raja-raja sultan-sultan pada zaman dulu lah. Agama Islam disebarkan di Melaka oleh ulama dari Mekah yang bernama Syekh Abdul Aziz. Ulama itu mengislamkan raja, pembesar dan rakyat Melaka. Maksudnya Syekh Abdul Aziz ni telah mengislamkan raja dulu, raja menjadi ketua besar. Macam mana cikgu ingatkan tadi? Peranan daulat dan dahaka tadi lah. Maksudnya bila raja dah pilih Islam, jadi automatik rakyat yang tak sikit orang adat tadi, rakyat akan ikut. Cuba awak tengok, kalau contoh senang, kalau tengok zaman dulu punya berperang lah, bila berperang tu, bila berlaku peperangan, dia tak bunuh semua tu. Bila ketua dia tu dapat ditakluk, dia bunuh berapa orang, automatik dia punya askar-askar tu akan mengikut lah kepada lawan dia tadi. Dia tahan setia lah pada lawan dia. Macam tu lah kisahnya raja tu
penting raja pada zaman dahulu. Okay, apa yang raja buat, semua orang ikut. Kalau raja pilih Islam, jadi semua rakyat dia akan peluk Islam. Okay, seterusnya peranan sultan. Kemudian perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan puteri Raja Pasai menyebabkan baginda memeluk agama Islam. Apabila baginda memeluk agama Islam, rakyat Melaka turut memeluk agama Islam. Okay, macam Cik Bito tadi lah. Ya, konsep daulat, dahaka, orang adat dan setia semua tu memainkan peranan yang penting. Selagi mana benda tu berlangsung, jadi lebih mudah lah. Okay, kalau sultan pilih Islam, semua orang pilih Islam. Okay, kita tengok ilustrasi ni, gambar ni. Pedagang dan ulama sedang solat saja tiba di Melaka semasa zaman Sultan Melaka. Okay. Kerana sultan dengan pedagang dan ulama penting dalam penyebaran agama Islam semasa zaman Sultan Melaka. Besar itu kita tengok jap. Maritim tu maksud, tadi ada kita belajar tadi kan, ada perkataan maritim, terletak di atau berdekatan dengan laut. Okay, pelabuhan Melaka ni. Okay, awak pernah pergi Melaka kan? Okay, Melaka sekarang kalau pergi, kalau dahulu pusat utama dia dekat Bandar Ilir tu lah. Okay, Bandar Ilir, tapi oleh kerana sekarang ni Bandar Ilir tu dah banyak tambak, dia tambak laut, jadi kita tak nampak laut. Okay, dikatakanlah yang tubuh Formosa tubuh tu kan, dia sebenarnya menghadap laut tu. Okay, maksudnya depan tu laut, bukannya pusat belah-belah dan sekarang lah. Okay, seterusnya entrepot, tempat yang jadi pusat penerimaan barang dagangan dari negara luar dan kemudian barang dagangan dihantar ke negara lain pula lah. Maksudnya macam cikgu kita tadi, entrepot ni ekspor import semua ada kat situ lah. Okay, dia tak jual kat luar je, tapi dia maksudnya dia timur barang luar, dia orang barang luar ambil barang kita, bawa sini. Itu dia panggil entrepot. Okay, bukti kedatangan Islam yang seterusnya, bila saja Sultan Melaka itu dah peluk Islam, dia telah mengamalkan undang-undang Islam lah. Kalau zaman dahulu tu Sultan Melaka macam cerita tadi memang sangat maju lah. Sebab bila kita tengok salah satu bukti kemajuan ni, dia ada undang-undang dia. Dan undang dia ada dua, iaitu hukum kanan Melaka, undang-undang laut Melaka. Okay, jadi hukum kanan ni di daratan lah, hukum undang-undang laut Melaka tu di lawan lah sebagai negara. Seperti yang cikgu tahu tadi, Melaka tu negara pelabuhan, jadi itulah undang-undang dia. Dia memang dah ada, dia telah menetapkan undang-undang, perundangan dia tersendiri dan perundangan ni banyakkannya mengandungi hukum-hukum Islam. Okay. Contoh hukum kanan Melaka, undang-undang mengandungi 44 pasal berkaitan dengan hak keistimewaan dan tanggungjawab raja serta pembesar. Okay. Hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan hukum terhadap kesalahan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Okay. Maksudnya ada hukum hudud lah, kalau mencuri tu, potong tangan tu, ada masa tu hukum kanan Melaka ya. Undang-undang ini mewujudkan keamanan dan keselamatan rakyat di negeri Melaka. Okay. Undang-undang laut Melaka pula, undang-undang mengandungi 25 pasal yang berkaitan dengan peraturan di laut, tata cara berniaga dan berjual beli. Hukum Islam terdapat dalam undang ini berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah. Undang ini melancarkan aktiviti perdagangan dan memberi keyakinan kepada pedagang yang datang ke Melaka. Maksudnya ke sini, bila pedagang tadi datang ke Melaka, mereka perlu patuh pada undang-undang laut Melaka. Tengok kat situ pun kita dah nampak betapa besarnya kerajaan Melayu Melaka tu. Kedatangan agama Islam ke tanah Melayu dibuktikan dengan penemuan arkeologi. Perkembangan agama Islam pada zaman Sultan Melaka pula membawa perubahan dari pelbagai aspek kehidupan masyarakat seperti sistem belajar, perundangan dan pendidikan. Okey. Seterusnya, selain daripada Melaka yang ada dua undang-undang tadi, di negeri-negeri lain juga masih lagi ada juga yang dapat dibuktikan undang-undang Islam tu diamalkan lah. Okay. Contohnya hukum kanan Pahang dan juga undang-undang 99 Perak. Okay. Ini menunjukkan hukum yang diamalkan di Melaka ni disebar luas ke negeri-negeri lain lah. Macam cikgu tadi,
Dia sebut Melaka itu termasuklah ni. Pahang dulu pun dalam Melaka ni, Perak semua ni. Okey. Jadi kesimpulan kita untuk hari ini, yang pertama, undang-undang dibuat untuk mengawal kehidupan manusia. Warga negara yang mematuhi undang-undang dapat menjamin kemuliaan negara. Jadi pentingnya ada undang-undang. Bila kita ada, di mana-mana pun ada undang-undang ataupun peraturan. Betul? Kalau awak pergi ke sekolah pun ada peraturan sekolah. Kenapa? Kenapa perlu ada undang-undang? Kenapa perlu ada peraturan? Sebabnya adalah untuk mengawal kehidupan manusia. Bayangkan satu negara awak pergi tak ada undang-undang. Semua bebas buat. Macam mana jadi? Mesti haru biru, kacau bilau. Okey, ya? Jadi dekat sini sebelum kita akhiri topik kita hari ini, cikgu bekalkan latihan minggu lepas. Cikgu tak bagi latihan tu kan. Okey, jadi latihan dia pada muka 28 tu senang saja, isi tempat kosong kan. Okey, semua sekali ni tajuk ni dah macam dah belajar tadi pas cikgu cerita tadi. Kalau awak tak ingat, awak boleh ulang balik lah video cikgu ni. Okey, ya. Jadi tulis dalam buku latihan kamu, kemudian bila dah siap, snap gambar bagi kepada cikgu, ya. Okey. Jadi cikgu minta diri dulu. Selamat belajar, selamat ulang kaji, jaga diri. Okey. Jangan ponting-ponting kelas, susah sekarang ponting-ponting kelas. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di komen ke YouTube. Bye.